Baiklah, tadi kan bila saya tanya siapakah orang yang paling utama antaranya, bila kita sebut anak, sebab apa anak? Anak ini memang darah daging. Esok kita sakit macam mana tuan bila tua, kawan-kawan datang jenguk je. Percayalah, anak tu di kecil hati macam mana dengan kita pun dia akan jaga juga kita, sebab kita ayah dia. Mak kita pun samalah, mak lebih rapat dengan anak biasanya. Sama juga orang tua, dia tak akan tinggalkan anak dia. Kasih sayang, bonding ni memang sangat kuat. Tapi bagaimana ya, kerana hubungan suami isteri yang baguslah, yang kuatlah, kerana Allah ni lah yang akan memastikan anak kita membesar dengan baik, anak kita boleh capai matlamat. Kita sayang anak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, alhamdulillah. Jadi yang saya faham tu, cinta si dia nombor 3. Yang pertama, cinta kepada Allah nombor 1. Cinta kepada Rasulullah nombor 2. Kemudian yang ketiga, cinta manusia lah. Sama ada mak ayah, suami ataupun anak-anak. Ada orang kata, ustazah, kita kena bagi persen ke? Ada yang letak persen. Dia letak Allah 50%, Rasulullah 40%. Jadi manusia 10%. Saya pernah tanya guru saya tentang ni, perlu ada tingkatan ke macam mana? Dan saya dapat satu ilmu, dia kata mencintailah semuanya dengan sepenuh hati. Maksudnya cintailah Allah 100%, cintailah Rasulullah 100%, dan cintailah manusia yang berada di sekeliling kamu 100%. Cintailah pekerjaan kamu 100%. Maksudnya hati ni tak boleh dibelah-belah, tak boleh nak dibagi-bagi. Maksudnya konsep nak bagikan cinta ni ada banyak konsep lah. Tapi bila seorang guru ni dia terangkan pada saya boleh terima konsep ni dan lebih mudah untuk dijelaskan. Bila orang kata cinta nombor 1 Allah, nombor 2 Rasulullah, dan nombor 3 ni, kita macam tak nak bezakan. Saya nak tanya, contohlah kita orang perempuan, antara bangun malam, anak sakit dengan bangun malam untuk qiyamul lail, mana lagi kuat untuk kita bangun malam? Anak sakit. Kalau suami sakit, bangun malam tak? Pandai-pandai dia lah kan. Dia demam, makan ubat, kita pun kurang-kurang sebelahan. Anak kecil sakit, demam, anak tak boleh tidur, ibu pun boleh tak tidur malam tu juga. 3 jam tak tidur, 4 jam, takut panas dia naik apa semua. Tapi untuk qiyamul lail 5 minit, walaupun dah bangun, turun buat susu, sambung balik tidur. Adakah itu menunjukkan kita letakkan cinta Allah di belakang? Kadang-kadang orang tanya saya, ustazah, saya ni, saya rasa macam saya mencintai kerja saya lebih daripada cintakan Allah. Sebab saya boleh kerja 8 jam, lepas tu boleh overtime pula. Sebab apa? Saya nampak duit tu. Saya kira tu, adakah saya telah meletakkan Allah di belakang? Adakah saya meletakkan Rasulullah di belakang? Sebab apa? Pertama, kita ni manusia. Kita hidup di dunia. Kita memang nampak dunia. Betul kan? Apa yang Allah janjikan di akhirat? Pahala semua ke akhirat. Dan apa yang Allah beri kita tentang ketakutan azab kubur, neraka tu pun dekat akhirat. Bahkan tak ada seorang pun datang cerita pada kita sampai hari ni, betul lah azab kubur tu betul-betul berlaku, lepas tu dia masuk kubur balik. Saya nak tanya, kita tak pernah ada bukti yang betul-betul azab kubur tu benar-benar berlaku. Dan tak ada bukti lagi benar-benar neraka itu wujud. Tak ada bukti lagi bahawa syurga itu wujud. Yang kita duk percaya hari ini adalah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dan inilah satu kepelikan bagi umat Islam. Sebab itu ada hadis Nabi SAW. Bila Nabi tanya kepada para sahabat, Ayyul imanu a'jabu ilaikum indallah. Iman siapa, kepercayaan siapa yang pelik di sisi Allah? Sahabat bertanya, sahabat cuba jawab, al-malaikah, iman para malaikat. Iman dia yang paling hebat, yang paling pelik, paling ajaib. Nabi kata, fa kaifa la yu'minun, bagaimana mereka tak beriman? Iman para malaikat tak pelik. Wa hum inda rabbi, iman para malaikat, malaikat ni duduk bersama dengan Allah. Dia dah tengok syurga, dia tengok neraka. Sebab itu malaikat tak pelik, hidup dia berzikir, beribadah je. Sebab itu bila Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj naik ke langit yang pertama, melihat para malaikat sujud, tak bangun-bangun. Bila Rasul tanya malaikat Jibril apa yang para malaikat buat, itu di kalangan malaikat yang sujud daripada awal penciptaan sampailah kiamat nanti. Naik pula tingkat lain yang rokok tak bangun-bangun, ada yang berdiri tak bangun-bangun, maksudnya kerjanya ibadah saja. Subhanallah. Kemudian sahabat pun menjawab, warajulun anbiya, imam para nabi ya Rasulullah.
Rasul jawab, fa kaifa la yu'minun. Iman para nabi tak pelik. Al-wahyu yursila ilaihim. Wahyu turun melalui para nabi. Sahabat cuba jawab lagi, wa nahnu ya Rasulullah, iman kami yang pelik ya Rasulullah. Rasul jawab apa? Fa kaifa la tu'minun. Bagaimana mungkin kamu tak beriman? Iman kamu tak pelik. Wa ana azhar bainakum. Aku ni jelas depan kamu. Sahabat Nabi sempat jumpa Nabi, tengok sendiri peristiwa mukjizat yang Nabi tunjukkan, belah bulan, macam-macam mukjizat Nabi. Disebutkan Nabi Muhammad, Nabi yang paling banyak mukjizat, beratus-ratus mukjizat. Sebab tu ada buku cerita tentang himpunan mukjizat Nabi, yang kita tahu sikit je. Jadi tak pelik, Nabi kata iman kamu tak pelik. Lalu sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan para rasulnya lah yang tahu. Lalu para sahabat serahkan kepada Rasul pun jawab, qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bih. Fatuba man yarani fayu'minu bih. Fatuba, fatuba, fatuba. 3 kali Nabi ulang. Faman lam yarani fayu'minu bih. Subhanallah. Nabi cerita pasal siapa? Nabi kata suatu kaum yang akan datang selepas kamu yang ada padanya hanyalah suhuf, yakni Al-Quran. Wa yu'minu nabi, dan mereka percaya betul-betul apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Masa tu Rasulullah pun dah tak ada. Nabi kata beruntunglah orang yang pernah bertemu denganku lalu dia beriman kepadaku. Kamu semua ni lah. Dan fatuba, fatuba Nabi ulang 3 kali. Beruntunglah, beruntunglah 3 kali Nabi ulang. Mereka yang tak pernah bertemu denganku tapi dia beriman kepadaku. Subhanallah. Nabi cerita tentang diri kita, umat akhir zaman yang iman kita paling pelik. Sebab kita tak pernah pun jumpa Nabi, tapi kita sangat yakin Nabi Muhammad satu susuk tubuh, seorang Nabi akhir zaman, dan kita wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Dan apa saja hadis Nabi, apa saja firman Al-Quran kita yakin. Buktinya apa? Masa kita kecil kan, ustaz cerita pasal laut terbelah. Logik tak akal kita laut terbelah? Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat, laut terbelah 2 kan, boleh lalu tengah-tengah sampai habis. Akal kita logik tak tuan-tuan? Tak logik. Tak logik. Hari ni manusia macam mana pun teknologi canggih tak mampu nak belah laut. Bukan sekadar sampai tengah, yang depan-depan pun tak boleh belah laut. Tetapi sebab tu orang bukan Islam kata kita ni gila, kita ni tak siuman, orang Islam ni bodoh, benda tak logik pun dia terima asalkan cerita daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Memang kalau ikut tak logik, mungkin masa kecil kita kata tak logik lah ustaz, macam tak logik lah cerita ni, tak logik lah boleh belah bulan guna jari. Kita boleh je persoalkan masa kecil sebab budak-budak lagi kan. Tetapi sebab itu Nabi kata iman kita ni sangat pelik, sangat ajaib. Benda yang tak logik langsung, balik cerita pula dekat mak. Mak tahu tak ni boleh belah bulan. Orang bukan Islam, orang kafir kata kita bodoh, kita gila. Akhirnya mereka terpaksa terima hari ni bila satelit tengok bulan memang ada star, sekeliling bulan itu ada parut menunjukkan bulan pernah terbelah dulu. Subhanallah, Allah Akbar. Mereka arkeologi pula jumpa kesan memang laut pernah terbelah 2 dulu. Masya Allah. Semuanya membenarkan. Sebab itu yang paling mahal dalam hidup kita pada saat ini adalah iman. Percaya tanpa bukti, percaya tanpa perlu ada apa-apa, percaya semata-mata. Sedangkan orang bukan Islam, tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka masih lagi tak boleh menikmati nikmat percaya ni. Subhanallah. Saya kan 2 hari lepas balik daripada airport, 2 hari lepas pergi Johor, lepas tu pergi Kelantan, lepas tu on the way balik tu orang Cina, Grab car tu orang Cina. Dia kata saya anak 2 orang. Saya susah hati, berat hati, fikir-fikir ni. Esok anak saya nak kerja apa? Esok anak saya gini-gini. Susahlah hidup sekarang. Anak tak boleh ramai. Lepas tu dia tanya saya. Saya yang cakap, saya anak 6 orang, nak masuk 7. Oi, gila oi. Lepas tu dia kata, oi, dia berhenti lepas saya takut juga dia buat macam ni. Macam kagum sangat. Saya sebelum ni pernah anak kelima tu, saya anak kelima, anak keenam, jadi tak ingat pula. Anak kelima saya lahir di Australia kan. Setiap kali saya pergi check up, doktor-doktor, oh you are crazy woman, you are crazy woman, crazy. Bukanlah nak kata kita gila sungguh. Maksudnya, ya Allah, you nak jaga macam mana anak ni? Saya jawab pada orang Chinese tu kan, yang driver, saya kata, kami dalam Islam ada beberapa konsep. Yang pertama doa, minta. Sebab itu dalam Islam,
Allah paksa kami berdoa. Paksa, solat wajib. Dan solat itu dari segi bahasanya adalah ad-doa. Betul tak? Maksudnya Allah paksa kita minta dengan dia. Maha baik Allah, subhanallah. Allah tahu kita sangat lemah nak minta dengan Allah sampai Allah wajibkan. Kalau kamu tak minta, berdosa. Sebab itu surah daripada doa iftitah, lepas tu baca surah Al-Fatihah, semua tu sampai habis, semua doa. Cuba baca Rabbighfirli. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, beri rezeki kepadaku. Wa'fu anni, wahdini, berilah hidayah kepadaku. Wa'fu anni, wa'afini, wa'fu anni. Berikanlah afiat, kesihatan padaku dan maafkanlah aku. Duduk antara dua sujud tu memenuhi segala keperluan hidup kita. Allah paksa kita. Kalaulah solat tak wajib, pilihan agak-agak kita semayang tak? Kalau pilihan saja, tak semayang pun tak apa. Tapi Allah wajibkan. Sebab apa? Allah sebut apa dalam Al-Quran? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya padaku, kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Qarib, sangat dekat. Ujibu da'wata da'i iza da'an. Aku akan memakbulkan setiap permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Syarat pertama, minta. Malas minta dengan Allah. Kadang lepas semayang gulung-gulung macam tu je kes semayang. Bagi salam dah, tak ada, malas nak minta dengan Allah kita ni. Padahal kita ada Allah yang Wahab, yang Maha memberi, yang Mujib, yang Maha menerima, yang Maha memakbulkan. Allah yang Razak, yang Maha memberi rizki. Allah yang Ghani, yang Mughni, Allah yang Maha kaya dan memberi kekayaan. Tapi kita lebih banyak merungut, kita banyak mengeluh daripada banyak meminta dengan Allah. Sedangkan Allah yang Wasi', yang Maha luas. Subhanallah, tu nama Allah Asma'ul Husna semuanya kan.